Morning. Morning. Boleh dengar suara saya jelas ke? Jelas Jelas, Miss. Miss. Okay. Jelas Miss. Last Miss. Alrighty. So dah habis ke tengok video? Macam belum je? Sudah Miss. Sudah. Yes. Sudah ke? Ada yang belum lagi ni, saya tahulah. Macam mana saya tahu? Adalah kan. Saya rasa lah lepas ni kan saya nak guna add puzzle lah. Saya nak guna video tengok add puzzle so that saya betul-betul tahu siapa yang completekan video ataupun tak completekan video. Okay, itu nantilah. Alright, so yang dah habis tengok video, congratulations. Kita dah habis dah chapter 2 untuk equation inequalities dengan apa satu lagi? Absolute values. Okay, so sekarang kita recap. So now sekarang kamu dah ada dah basic konsep tu dah ada dalam kepala kamu. So untuk setengah jam ni saya nak bagi soalan-soalan yang special case yang macam special case lah. Tapi sebelum tu kita recap dulu apa yang kita dah belajar. Kita dah belajar equation, kita dah belajar inequalities, kita dah belajar absolute values. So bila kamu tengok soalan tu, tahu soalan tu ialah soalan chapter 2. Okay, soalan chapter 2 sama ada dia equation, inequalities ataupun absolute values equation ataupun absolute value inequalities. Okay, decide dia dekat bahagian mana dulu. Contoh macam soalan ini. Okay, kita tahu ini ialah soalan yang ada absolute values. Okay, dia bukan equation, dia ialah inequalities. So kita berada dekat sini, absolute values, inequalities. Okay, and then kita decide lagi sama ada satu modulus ataupun dia ada dua modulus. So kalau macam soalan ni dia ada satu modulus. So dia ada satu modulus. So apa yang kita kena buat? Okay, kita mula daripada atas dulu. Contoh kalau soalan tu ialah equation. Kita ada index equation, set equation, log equation. Yang mana kena recheck? Yang mana yang kena recheck? Set sama logaritma. So, set dengan log. Okay. Set kena recheck, log kena recheck, guna mata je, just make sure yang dia bukan negatif. Okay, not negative. Dalam log tak boleh letak negatif. Okay, ada juga yang basic log pun ada yang salah juga. So make sure kamu pergi chapter 1 kamu untuk make sure kamu punya basic log, rules of log kamu betul. So ini tak ada masalah lah. Okay, kalau ada masalah maksudnya masalah dekat soalan. So and then kita ada inequalities, kita ada linear, kita ada quadratic, kita ada rational. So linear kita solve macam biasa je, just kita perlu take note kalau kita bahagi ataupun darab by negatif, sign dia akan bertukar. Okay, itu sahaja untuk linear. Quadratic, apa yang kita kena buat untuk quadratic? EOS, okay. Kita kena buat table of sign ataupun kita boleh juga guna graphical method. Okay, boleh guna graphical method. So rational apa yang kita kena buat? POS juga. EOS sahaja. Okay, so untuk rational table of sign sahaja, tak ada graph. Okay, so itu untuk inequalities. And then kita ada absolute values which is modulus lah. So ada absolute values equation, ada absolute values inequalities. So apa yang kita kena buat dekat sini, basically kita kena selesaikan guna basic definition kita. Cuma tengok nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang mana satu yang kena recheck? Yang mana satu yang kena recheck? Nombor 3. 2. Okay, 2. Tengok ada satu modulus, ada one modulus and dia ialah equation yang di sebelah kanan ada x ataupun ada unknown. Okay, and then kita kena recheck yang ni. So ini wajib kena recheck. Okay. Dia satu-satunya benda yang kena recheck. Inequalities kita tak recheck So sekarang dalam topik chapter 2 ni ada 3 equation yang kamu kena recheck lah. Untuk set, log dengan absolute values yang ada satu unknown dekat sini. Ada satu absolute values, ada satu unknown. Okay, ada 3 benda equation yang kamu kena recheck. Inequalities ni semua tak ada recheck. Okay, so kita basically akan guna table of sign ataupun graph ataupun just linear lah. So untuk inequalities sama kita ada terbagi kepada 2. Kita decide sama ada satu absolute values ataupun 2 absolute values. So kalau kita ada satu absolute values, macam mana kita nak selesaikan dia? Macam nak selesaikan dia? Pecahkan dulu, which is kita akan guna basic definition. And then kita akan satukan dia guna
Gola. Gola, okay? Guna gola. Which is kita akan guna number line lah. So akan ada number line dekat sini. So kalau two absolute values, apa yang kita kena buat? Satu je caranya. Squaring both sides. Squaring both sides. Okay, squaring both side. Squaring both side pun works untuk equation. So yang ini kamu kena square both side juga. Alright. Okay, so ini ialah chapter 2. Basically, kamu tengok soalan, kamu kena tahu dia dekat mana, apa konsep soalan tu. Okay, so sini learning outcomes kita dah settle dah semua. Okay, so saya nak explain sikit soalan tutorial. Kalau siapa yang dah buat, soalan tutorial 7E. Okay, boleh buka dulu siapa-siapa yang belum buat tu. Soalan 7E. Okay. Find the range of value of x. Kalau soalan tu cakap range of value of x tu range sajalah, tak kisahlah dalam bentuk interval ataupun set solution, okay? Melainkan kalau dia kata find the range of value of x in set form, kita kisah range value of x tu dalam bentuk interval ataupun set solution pun boleh juga. Kat sini dia cakap dah write in the interval form, okay? So make sure jawapan kita dalam interval lah. Okay, so we have 8 minus 4x over x plus 5 greater than 1 minus x. So we know that this is a rational rational inequalities. Okay. So ini ialah rational and then kita ada inequalities. Okay. So rational inequalities kat sini, okay? Inequalities, sini inequalities rational. So wajib dalam jalan kerja kamu kena ada table of sign, okay? Table of sign sahaja. Okay, soalan rational inequalities. Yang ni sama juga benda yang sama juga untuk absolute values. Yang ni ialah table of sign ataupun graph. Yang ni mesti kena guna table of sign. Okay, so kamu tahu kamu wajib kena letak table of sign dekat sini. Tapi dekat sini soalan ni ialah special case. Okay, ini ialah soalan special case. Special case. Kenapa saya cakap special? Sebab, okay, kita settlekan dulu. Kita susunkan dulu. So we will have, boleh tak kita nak cross multiply? Boleh tak nak darab sebelah? Tak boleh, kenapa? Tidak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab dia bukan equal. Ya, sebab dia bukan equal. And satu lagi sebab kita tak tahu nilai x kat sini. Okay, let's say kalau kat sini negative 6 plus 5 dia akan jadi negative 1. So kalau kita darab atas, dia kena tukar sign. Okay, so kita tak boleh darab, tak boleh cross multiply. So apa yang kita buat, kita akan bawa pergi sebelah. So we will have 8 minus 4x over x plus 5 minus 1 plus x greater than 0. Okay, and then samakan denominator kita. We will have 8 minus 4x minus x plus 5. Make sure to write your bracket always. Okay, sebab ramai yang salah dekat simplify sebab tak tulis bracket. So here we will have x plus 5 over dengan x plus 5 greater than 0. Okay, so selesaikan kat sini. x kita akan dapat x square minus 4x minus x kita dapat minus 5x plus 5x kita akan dapat 0, betul? Okay, betul. So kita ada 8 minus 5 dapat 3. Okay, so plus 3 dekat sini. Betul tak? Cuba kira balik. Betul? Okey ke tak tu? Boleh tak? Boleh. Orang kata saya cakap seorang-seorang dengan dinding ni. Betul, Okay. Miss. Okay, betul-betul. So kita ada x square plus 3 over x plus 5 greater than 0. So ini ialah special case dia. Kenapa? Siapa boleh beritahu? Kenapa saya cakap ada special case?
Sebab dekat calculator dia keluar icon, Miss. Okay, ya betul. Sebab biasanya ini ialah kita punya factor kan. Biasanya inilah factor kita and then kita akan cari critical values kita. Okay, so contoh yang bawah critical values kita ialah x plus 5 is not equals to 0. Okay, denominator tak boleh equals to 0. Plus dekat soalan memang tak ada equals to 0. So kita ada x is equals not equals to negative 5. Okay, satu critical values kita. And then kita pergi x square plus 3. Kita try x square plus 3. Saya guna lain lah. Kamu nampak ke? Kamu kalau tak nampak bagi tahu Saya rasa macam tak nampak je. Warna apa lah? Hijau. X square plus 3. Hijau ni nampak? Nampak ke? Nampak, Miss. Nampak, Miss. Nampak, Miss. Equals to 0. Miss. So kalau kat sini kita akan ada x square equals to negative 3, x is equals to square root negative 3. Betul tak? Okay. Which is the imaginary lah. Okay, selain daripada chapter 1, imaginary kita tak ada. Maksudnya tak boleh diterima. Tak, x square plus 3 tu is not our critical values. Tak ada critical values dekat situ. Kenapa? Okay, so ini bukan critical values kita. So maksudnya kita ada satu sahaja critical values which is negative 5. Okay, so apa yang kita kena buat dekat sini, kalau kamu tengok dekat sini kita ada x square plus 3. X square plus 3. Contoh, kalau saya masukkan value, saya masukkan negatif, nilai negatif dekat x kita. Contoh saya masukkan negatif 1. Kita square kan kita dapat positif, betul? Kita dapat positif value. Kan? Sebab kita square kan negatif tu. Contoh juga kalau saya masukkan negatif 1,000,000 sekalipun, once kita square kan, kita akan dapat positive value. Betul tak? Ya, Miss. Betul, So dekat Miss. sini, kamu akan dapat positif sebab kita square kan. And then kamu tambah lagi dengan positive value, obviously kita akan dapat positif. So specialnya dia kat sini ialah kita sendiri tahu yang since x square plus 3 is always positive. Okay, is always positive. Saya tulis x square plus 3 is always positive. Okay, so kita letak dia sebagai greater than 0 lah kalau always positive. So since x square plus 3 always positive, so apa yang kita boleh buat dekat sini? Okay, the whole equation kat sini, the whole fraction kat sini positif ke negatif? Whole fraction kat sini positif ke negatif? Negatif. Positif. Positif. Sebab dia greater than 0 kan? Positif. Okay, the whole fraction kat sini, contohlah kat sini ialah x over y. The whole fraction ni ialah positif sebab dia greater than 0. So kita tahu kita punya fraction ialah positif. Akan jadi positif. And then kita tahu yang di atas ialah positif sebab kita dah decide tadi. Okay, so yang di atas akan jadi positif. So yang bawah ni kena jadi apa? Untuk Positif. dapat positif, mestilah kat bawah kena positif juga, betul tak? Ya, Miss. Positif, bahagi positif, kita akan dapat positif lah dekat sini. Okay, boleh? So, kita decide since x square plus 3 greater than 0, x plus 5 kena positif juga, greater than 0. So, x is greater than negative 5 dekat situ. So, bila kita nak representkan dalam bentuk interval, x greater than negative 5 akan jadi open, negative 5 to infinity. Okay? So itulah special case dia sebab dia melibatkan square dekat sini. Kita tahu sendiri bila kita cerita pasal inequality, inequality ialah lagi besar daripada 0, lagi kecil daripada 0. So since kita tahu ini positif and kita tahu the whole fraction ni ialah positif, obviously kita akan bahagi dengan nilai yang positif. Sebab tu kita kata x plus 5 greater than 0 and then susunlah. Okay. Boleh tak nak buat dalam table of sign? Boleh. Kita tengok dalam table of sign macam mana. Sebenarnya tak perlu pun lah letak dalam table of sign. Okay, so table of sign kita, contoh sekarang kita cuma ada satu critical value kita. Critical value kita ialah negative 5 sahaja. So kita ada satu je value kita, negative 5 dekat sini. So interval kita negative infinity, negative 5, negative 5 to infinity. Okay, nak test value boleh. So kita ada x plus 5 and then kita ada x square plus 3. Walaupun x square plus 3 tu tak ada critical value, tak apa, kita letak sahaja. Okay.
So test value kita kat sini ialah negative 6, kat sini 0. Okay, so substitutekan negative 6 plus 5, kita dapat negative. Substitutekan 0 plus 5, kita dapat positive. Okay, so dekat sini x square plus 3, kita punya test value negative 6 square plus dengan 3, kita akan dapat positive. 0 square plus 3, kita dapat positif juga. So nampak tak kat sini? Dekat sini pun, dekat table of sign kita pun dia akan sentiasa positif. So kalau kita cari hasil bahagi kita dekat sini, dia akan dapat minus positif. So nak choose positif ke negatif sama juga balik kepada faktor kita greater than 0. So kita akan choose yang positif kat sini. So jawapan kita samalah, negative 5 to infinity, negative 5 to infinity. Okay. So tak perlu buat table of sign pun tak apa sebab kita boleh terus assume yang dia x square plus 3 greater than 0. Boleh nampak? Faham ke? Faham, Miss. Faham, Miss. Alright, saya tunjuk satu lagi. Contoh satu lagi, kalau kita ada contohlah kita ada 2x plus 3 over x less than 2. Okay, so ini ialah rational inequalities. So sama juga, tak boleh cross multiply, so kena bawa yang kanan pergi sebelah kiri. So kita ada 2x plus 3 minus, samakan denominator, minus 2x over x less than 0. Okay, 2x minus 2x 0. So yang tinggal ialah 3 over x sahaja. 3 over x less than 0. Okay, so sekarang kita ada 3 over x less than 0. Lagilah sekarang ni. Tadi at least ada juga x-nya. Okay, ada juga x dekat sini. Sekarang dia hanya ada nombor sahaja. So kita punya critical values kat sini apa? Apa critical values kamu? Kosong. Kosong. X is not equals to 0. Okay. Sebab ini kita ada faktor kita kat sini x. Okay. So sekarang kalau kamu tengok nombor yang di atas ialah 3. 3 tu obviously positive. Okay. So the whole fraction dekat sini positif ke negatif? Negatif. Negatif. Dia less than 0. Okay. Saya harap kamu tahulah kalau positif tu greater than 0. Kalau negatif tu less than 0. Saya harap kamu tahulah benda tu. The whole fraction dekat sini ialah negatif. Kenapa? Sebab dia less than 0. Okay. So ini jawapan fraction kita ialah negatif. So nombor 3, obviously 3 ialah nombor yang positif. So x ni akan jadi apa? Untuk fraction ni jadi negatif. Negatif. X kena jadi negatif. Okay. X kena jadi negatif. So positif bahagi dengan negatif, kita akan dapat negatif lah dekat situ. So straight away kita boleh cakap, kita boleh assume since 3 is a positive number, therefore x, kita cakap dia negatif kan, so x less than 0. So straight away kita punya interval kalau less than 0, negative infinity to 0. Okay. Okay, senang je. So ini special case dekat sini sebab kita tahu nilai salah satu nilai sama ada numerator ataupun denominator kamu tu, kita tahu nilai tu ialah positif. Okay. Nak buat table of sign macam yang tadi pun boleh juga, tak ada masalah. Boleh faham? Boleh, Miss. Okay. Boleh, Miss. Okay. So bila kamu nampak soalan yang macam ni, contoh kamu punya critical values jadi imaginary, kamu fikir, dia akan jadi positif tak? Maksudnya dia akan sentiasa positif tak? So kalau dia akan sentiasa positif, kita just assume je lah dia greater than 0. Okay. So selain daripada tu, table of sign macam biasa. Okay. So kita ada 10 minit lagi. Kita buat dulu lah extra questions kat sini. So ini ialah soalan apa ni? Nombor 1 dengan nombor 2 ni dekat topik apa tu? Absolute value. Absolute value, equation inequality.
Equation. Equation. Okay. Antara nombor 1 dengan nombor 2 ada yang kena recheck tak? Nombor Dua. Nombor 2. Okay. So nombor 2 kena recheck. So nombor 1 kita boleh buat macam biasalah. Kita boleh guna kita punya basic definition kita. So x plus 8 equals to 5. X plus 8 equals to negative 5. So kita ada straight away x is equals to 5 minus 8, kita ada negative 3. X equals to negative 13. So itu je jawapan kita. Ataupun nak represent dalam set solution, negative 3, negative 13 sahaja. Okay, saya ada soalan, boleh tak saya nak square both side dekat sini? Boleh tak? Boleh Miss. Boleh? Boleh juga. Okay, boleh juga. Tapi kamu akan dapat quadratic lah. Okay, dia jadi lagi panjang. So kenapa kita nak susahkan kerja kita sedangkan kita boleh senangkan kerja kita. Okay, so yang penting konsep dia kamu ingat je, kalau ada satu absolute value, kita akan guna basic definition. Kalau ada dua absolute values, kita akan guna square root both side. Okay, kita jangan susahkan kerja kita. Okay, so soalan nombor 2. Kamu tahu kamu kena recheck. Sebab apa kena recheck? Sebab kita ada satu modulus, ada one modulus, equation, sebelah kanan ada x. Okay, ada unknown. So kita kena recheck dekat sini. So satu modulus. So macam biasalah, kita ada 1 minus x equals to 2x minus 5, positif. 1 minus x equals to negative 2x minus 5. Okay. Okay, cuba selesaikan dulu soalan ni. Saya bagi 2 minit. Okay. Dapat x sama dengan berapa? 3. X sama dengan 3? Betul ke? 4. 4. 3 ke 4? Negatif 3x sama dengan Oh ini. x sama dengan 2. Okay, x sama dengan 4. Jawapan final. Betul. 2. So, 2 ke 3 ke 4? Dah semua jawapan kamu bagi. 2 Miss. Okay, 2. So kat sini kita akan dapat x sama dengan 4. Okay. So ini bukan final Ingat tadi kita dah decide untuk recheck. Okay, kita recheck. So soalan yang kena recheck hanyalah soalan absolute values equation with one unknown on your right hand side. Okay, selain daripada itu tak perlu recheck. Inequality tak perlu recheck. Okay, so sekarang macam mana nak recheck? Macam biasa je lah. For x equals to 2, left hand side pergi kepada soalan asal kita. Ini adalah soalan asal kita. Modulus 1 minus x. Modulus 1 minus 2. Which is kita dapat negative 2 kan? Negative 1. So since dia modulus, kita akan dapat positive 1 lah. So right hand side kita ada 2 times 2 minus 5. Which is kita dapat 4 minus 1, kita dapat negative 1 dekat situ. So left hand side 1, right hand side negative 1. So left hand side is not equals to right hand side. So for x equals to 4, left hand side is equals to modulus 1 minus 4. Which is kita dapat negative 3. So modulus kan kita akan dapat positive 3. So right hand side is 2 times 4 minus 5. So kita dapat 8 minus 5 equals to positive
3. So left hand side equals to right hand side. So make sure to write your final answer, which is our final answer is x equals to 4. Okay, so kita akan pilih yang ni lah, x equals to 4. Ataupun kadang-kadang ada juga soalan jawapannya dia bagi macam ni je. Okay, 4 sahaja. Okay, kalau dua-dua tak diterima, maksudnya dua-dua left hand side is not equals to right hand side, apa final answer kamu? Still kena bagi final answer. No solution. Solution, okay? So No kalau left hand solution. side dua-dua tak sama jugalah dengan cert dengan log. Kalau dua-dua tak sama, jawapan dia ialah no solution dekat situ. Okay, so itu sahaja. Saya nak explain yang special case tu je. Kejap lagi kita akan sambung soalan tutorial. So kalau ada siapa-siapa ada soalan boleh senaraikan terus dalam group soalan tutorial kamu. Okay, itulah, kamu rehatlah dulu sejam. Jam 10 ni. Kita jumpa jam 11 untuk tutorial. Okay? Boleh? Boleh, Boleh Miss. Miss. Boleh, Miss. Siapa ada soalan? Miss. Okay, Miss. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you, Miss. Siapa ada soalan boleh je nanti. Thank you, Miss. Thank you juga. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Miss. Ya, ya, ya. Thank you, Miss.